Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Sekiranya anda adalah seorang yang boroi, seorang yang berlemak, seorang yang dah rasa badan tak sihat, sikit-sikit penat, sikit-sikit mengantuk dan korang dah mati akal nak menyelesaikan semua masalah-masalah yang aku bagi tahu tadi, program Lemak Tulin memang untuk korang sebab kita tak pakai apa-apa jenis produk, kita tak guna apa-apa alat senaman, korang pun tak perlu pergi ke gym, semuanya boleh buat daripada rumah saja dengan workout plan yang tak ganggu masa korang dan juga diet plan yang sangat murah dan ikut cita rasa Malaysia. Seluruh orang Malaysia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira umur, tak kira jantina, semua boleh join program Lemak Tulin 7 hari. Alhamdulillah dah ramai berjaya. Lebih daripada 4,000 orang dah pernah join program Lemak Tulin dan semuanya alhamdulillah dalam masa 7 hari saja ramai yang dah dapat hilangkan boroi. Daripada boroi dah dapat perut yang flat dalam masa 7 hari saja. Korang boleh tengok sendiri dekat page Lemak Tulin, dah banyak dah testimoni kita. Dengan hanya RM89 saja dan tak akan ada cas-cas tersembunyi, kita akan ajar A to Z secara virtual dari rumah anda saja. Kita hanya ada 3 batch untuk bulan Jun. Gunakan PKP dan lockdown ni dengan sebaik-baiknya untuk korang buang lemak korang, hilangkan boroi korang dan jadi rakyat Malaysia yang lebih sihat dengan cara yang paling senang, cepat dan murah. Slot terhad, masa terhad, jadi korang jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersiaran. Kapten, okey kah? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, ya, baru clear. Minta maaf Ustaz, saya punya line tadi teruk. Aduh. Okey, Ustaz. Jodoh. Ini itulah. sama dulu ni. Alhamdulillah. Jadi mungkin Ustaz pun nama pun tengah meningkat naik sekarang ni dekat social media. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit lah Ustaz punya latar belakang sikit supaya orang lagi mengenali Ustaz lah. Okey, bismillah, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Sebelum tu ucapkan tahniah kepada kapten kita lah. Kapten macam mana dah bersama dengan? Belum lagi Ustaz. Hari tu masuk doktor cakap buka 1 cm je. Doktor suruh balik dulu lah. Menanti lah. InsyaAllah. Mungkin baby tak ready tu, dia sama PKP kan, dia tak ready tengok dunia ni. Mungkin lah. So sebagai salam perkenalan, sekali lagi terima kasih, syukur Allah SWT, terima kasih kepada kapten atas ruang dan kesudian lah mengenali diri yang kurus bodoh. Tapi saya dah share tau, saya dah share. Allahumma salli ala Muhammad. Saya Muhammad Fadli bin Hasbullah, nama sebenar. Cuma nama untuk komersial ni Ustaz Manis. Tak apa, yang tu kita cerita lain lah. Ada sejarah yang boleh terciptanya nama Manis tu. Ada manis ni Ustaz? Ya ke? Ada nampak manis ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Mudah-mudahan manis tu bukan manis pada kencingnya, tapi pada manis pada iman dan ibadahnya. Amin. InsyaAllah. Amin. Okey. Assalamualaikum Saudara Muhammad. Saya berkhidmat rasminya, karier rasmi sebagai seorang guru lah. Sebagai seorang, nak kata ustaz tak lah sangat kan, tapi guru mengajar pendidikan Islam lah di sekolah menengah Pulau Pinang. Alhamdulillah Allah izin dah lebih kurang 16 tahun perkhidmatan sebagai seorang guru ni. Juga itu sebagai karier utama. Untuk karier samping ini saya banyak alhamdulillah Allah izin dalam bidang training dan motivation, training dan motivasi di peringkat swasta, kerajaan, agensi, di peringkat domestik dan juga international, IPT dan juga termasuklah di peringkat ATM dan juga termasuk agensi TUDM dan seumpamanya. Alhamdulillah. Jadi mungkin dengan 16 tahun perkhidmatan tu telah membawa saya menjelajah banyak juga tempat untuk program-program motivasi dan training daripada dalam ataupun luar negara lah. Juga Allah izin dalam bidang motivasi dan training. Dalam karier saya lakukan dalam bidang seni hiburan. Dalam bidang seni hiburan nasyid. Platform dakwah saya sebagai hiburan seni, sebagai platform dakwah saya sudah Allah izinkan dalam lebih kurang 8 album, bukan album gambar tapi album nasyid dan album zikir. Selepas pembabitan saya secara 8 tahun, lebih kurang 8 tahun dalam bidang industri nasyid tanah air. Setakat ni dah ada dalam penyusunan album yang ke-8 secara online lah, PKP ni. Jadi itulah kot, setakat ni sebagai salam perkenalan yang tu dulu lah kot. So saya cek dulu yang juga sedikit motivasi lah. Alhamdulillah. Okey.
Saya pun tak pasti kenapa tiba-tiba Ustaz tertarik dengan saya. Cuba saya. Kurus cerdik kot, sebab kan kurus cerdik bukan kurus bodoh. Baik Ustaz. Sekarang ni perkataan bodoh tu sekarang kontroversi. Itu masalahnya. Dia bukan masalah attitude. Ya. Okey Ustaz, kita terus saya terus ke agenda yang saya nak bawakan pada malam ni lah. Saya, kalau Ustaz perasan, banyak live saya juga, saya banyak cuba Ustaz, cuba dengan ilmu sikit lah yang saya ada dan juga pengalaman yang saya ada, saya cuba mengajak. Orang kata Allah dah bagi saya nama sikit, ada follower sikit ni, saya cuba gunakan platform ni untuk sampai ke kebaikan lah. Saya cuba yang sikit lah. Cuma penyampaian saya ni lebih kepada apa yang berlaku dalam dunia semasa, terutamanya dekat Malaysia ni. Contohnya, benda-benda yang ada dekat platform social media. Okey, nombor satu yang saya nak dapatkan kepastian daripada Ustaz lah. Bila kita nampak dekat social media, contohnya lah kita tengok artis. Okey, artis tu dia buat salah. Dari pandangan sudut netizen, dia nampak artis tu tidak memberi contoh yang baik lah. Sebab kalau nak diikutkan norma dunia ni, seorang artis, dia juga sebagai seorang influencer, dia kena tunjuk contoh untuk menjadi ikutan yang baik lah. Tapi bila seorang artis tu dia buat salah, dia akan mendapat respon daripada netizen, maki, kutuk, hina dan gelaran-gelaran yang macam-macam lagi lah. Jadi, saya selalu juga mereply komen orang-orang ni. Saya bagi tahu, okey, artis tu dah buat dosa, dah buat salah, itu hal dia. Tapi kita sebagai netizen ni, kalau kita tak setuju dengan apa yang dia buat, tak ada masalah. Masing-masing ada hak untuk tidak bersetuju lah. Tapi seolah-olah macam jadi macam kalau orang tu buat salah, kita wajib maki dia. Sekarang ni dah jadi macam tu lah Ustaz. Kita wajib maki dia, oh ni lah tu lah sebab perkataan-perkataan yang tak elok. Jadi macam pada pendapat saya macam kalau orang tu dah buat dosa, kenapa kita nak tambah dosa? Bagi saya itulah dosa-dosa kering lah. Dosa-dosa yang kadang-kadang kita pun tak sedar benda tu dosa, kita ikut kita punya amarah. So apa pendapat Ustaz? Okey, bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada ahli panel yang pertama. Okey. Okey. Dia cerita dia sebelum kita nak pergi lebih panjang ataupun bukan panjang lah kan, mungkin lebih dalam benda ni. Saya nampak dia punya basically dia adalah kita hari ni nak menjadi bukan kepada sebelum melihat kepada isu dan sebelum melihat kepada orang yang tak kisahlah artis ke siapa-siapa yang objek ataupun subjek yang kita nak angkat, sama ada ustaz tersalah ataupun artis ke apa, yang tu satu side yang saya nampak ni, kita hari ni yang menjadi virus, yang menjadi satu musibah. Dalam musibah ada musibah dalam masyarakat dan kita jemaah netizen ataupun masyarakat umat kita hari ni akhir zaman ni, musibah yang paling berat sebenarnya kita ni cuba menjadi sampah dan menjadi najis. Apa maksudnya? Kalau orang bagi bunga kat kita, kalau kita bersifat sampah, bunga tu akan hilang kewangian tu. Okey, ini saya bawa ni isunya dalam konteks agak tasawuf lah kan, dia panggil apa, agak sastra sikitlah. Kalau kita bersifat sampah, dapat bunga tu akan hilang kewangian sebab kita tidak bersifat bunga. Kalau orang bagi sampah dekat kita bersifat bunga, kewangian tu akan menutupi kebusukan sampah. Jadi kita ada dua pilihan. Nak pilih untuk menjadi kebusukan sampah ataupun kewangian bunga. Jadi orang yang buat salah macam mana pun pada kita, bila sampai pada kita, hati kita yang sentiasa jernih, sebab tu saya update dalam saya punya post, orang yang sentiasa fikirannya bersih, penerimaan dan penilaiannya pasti jernih. Orang yang kotor dapat apa pun walaupun wangi, dia akan jadi kotor juga. Jadi point saya yang pertama sekali, we have to clean in deep. Kita kena clean dulu. Sebelum nak komen, sebelum nak respon, sebelum nak reply, pastikan penerimaan hati kita, base taman kita tu, dia mesti clean dulu, baru kita boleh komen, baru kita boleh reply.
reply dalam bukan keadaan marah, bukan dalam keadaan nafsu, reply dalam keadaan kita dengan sense of love. Bahawa tidak ada ayat-ayat yang bernada kecaman ataupun bernada boleh menghiriskan hati orang. Sebab kita komen tu memang betul-betul atas dasar ilmu, atas dasar nilai kasih sayang. Sebab tu Nabi kata apa? Jangan kamu menulis, jangan kamu reply dalam keadaan kamu sedang marah, dalam keadaan kamu jiwamu sedang jiwamu seperti sampah. Tapi komen dalam keadaan jiwamu seperti air yang jernih, maka kata-katamu takkan menghiris dan mengguris serta menghiris hati-hati orang. Jadi saya rasa point yang tu yang nak. Alhamdulillah. Cuma tu lah Ustaz, bila kadang-kadang bila jadinya post viral, contohnya orang buat salah apa semua kan, bila saya nampak post yang maki yang melampau-lampau ni, saya reply, janganlah maki dia. Lepas tu saya pula kena, oh ini jilat artis. Saya cakap bukannya saya nak jilat artis, tapi jangan disebabkan orang tu buat salah, orang tu buat dosa lah, wallahu alam lah dia dapat dosa ke tak kan. Tapi kita bukanlah kita janganlah jadi buat dosa kering lah. Kita pula yang nak buat dosa dalam keadaan mungkin kita tak sedar, marah punya pasal, kita tak setuju dengan orang tu, oh kita maki dia pula, oh ni lah teruk lah jadi cara Ustaz menyampaikan tu saya rasa sangat indah. Mungkin orang lagi senang faham lah. Betul Ustaz, saya lagi nampak lah kenapa yang kita kena reply dengan cara baik dan sebagainya lah. Maksudnya itulah sebab sekarang kita cabarannya macam mana nak jadikan kita ni sentiasa base kita ni kan, base kita sentiasa base ni maksudnya apa, tapak hati kita tu untuk melakukan sesuatu tu bukan bernafsu, bukan dalam keadaan kita marah. Sebab tu kita akan memusuhi benda yang kita tak tahu. Kadang kita reply benda tu kita tak pasti pun hujung dia punya kesahihan dan buruk kan, betul ataupun salah. Tapi kita terjun dalam sekitaran yang negatif, menyebabkan kita pun akan ternegatif, just terbawa disebabkan persekitaran tu. Asalnya kita nak positif, tapi bila majority negatif dominan, menyebabkan kita yang minority positif ni dimakan oleh virus-virus yang negatif tu, bergaduh, kita pun kecam balik, kita pun maki balik. Padahal kita asalnya nak menegur cara baik. Tapi kita pun tak kuat iman, kita pun tak kuat, menyebabkan virus yang negatif tu memakan kita yang hak kecil ni kan. Kita sikit, kita yang orang baik, orang jurus ni sikit, tetapi yang banyak tu dominan tu orang yang kotor, menyebabkan kekotoran tadi mengeruhkan kejernihan kita yang asalnya jernih, akhirnya kita pun keruh juga. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Saya lapang dada lah, saya harap. Okey. Live ni insyaAllah saya akan bawa naik ke YouTube saya supaya apa yang Ustaz bagi tahu ni lagi sampai dekat ramai orang lah. InsyaAllah. Satu lagi. Macam mana Ustaz? Mungkin sebab baju warna sama, chemistry tu kebetulan Ustaz, Alhamdulillah serasi kita malam ni. Cantik chemistry. Okey, Ustaz seterusnya. Okey, saya sinonim dengan perkataan palatau. Kalau Ustaz tengok saya punya video-video, saya banyak guna perkataan palatau lah. Palatau ni saya rasa Ustaz pun tahulah apa maksudnya, tapi nak ikutkan daripada sudut saya sendiri, palatau ni lebih kurang macam dia dekat dengan fitnah juga. Maksudnya dekat sini, bila dia dapat sesuatu berita tu dan dia rasa macam betul, ataupun dia dapat macam ni rupanya, tapi dia tak tahu benda tu betul ke tak. Tapi bila dia baca benda tu, dia rasa ini aku tahu ni, inilah yang betul ni, tapi dia tak tahu benda tu betul ke tak, dan dia bertindak menyebarkan benda tu dekat orang ramai lah, dekat Facebook, dekat Instagram dan sebagainya. Dan kita tahu sekarang ni akhir zaman ni, dekat Facebook, dekat apa semua ni, tahap kebarangkalian untuk orang percaya apa yang dibaca tu tanpa siasat dulu kebenarannya memang sangat tinggi. Orang baca terus percaya, betul ni.
Jadi macam mana Ustaz kalau Ustaz nak boleh bagi educate sikit orang-orang yang suka sangat menyebar, sebab saya ada baca satu petikan kata-kata dari seorang Ustaz, saya dah lupa dah. Dia relatekan sikit dengan ada firman Allah di dalam Al-Quran. Saya pun dah tak pasti ayat apa dia cakap. Orang yang menyebarkan sesuatu perkara yang tak pasti kesahihan ni adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik. Jadi apa yang Ustaz boleh bagi pencerahan dekat orang yang suka menyebarkan orang yang palatau ni lah? Okey. Sedikit yang saya nampak dari sudut pandang saya. Kebanyakan kita ni suka ambil tugas Tuhan. Macam mana ayat dia, apa maksudnya? Manusia ni dia suka ambil tugas Tuhan dalam keadaan tugas kita manusia ni pun banyak tak settle lagi, dia sibuk nak ambil tugas Tuhan. Apa maksud ayat tu? Tugas Allah, tugas Tuhan adalah menghukum. Manusia hanya menilai, manusia hanya mengajak bukan mengejek. Manusia hanya menerang bukan menyerang. Manusia hanya menyayang bukan mengecam. Manusia hanya memujuk bukan mengutuk. Itu sifat kita manusia. Tapi bila kita ambil tugas Tuhan sebagai penghukum, Sallallahu Muhammad, dia jadi macam itulah. Semua orang nak hukum, semua situasi kita nak jadi kita sebagai Al-Hakim. Sedangkan kita ni Al-Khaliq. Kita ni makhluk. Sifat kita makhluk. Kita terlupa, kita cuba upgrade diri kita menjadi sifat Al-Khaliq, iaitu pencipta. Kita dicipta, bukan kita pencipta. So, apa? Kita terlalu cepat dan terlalu pantas nak ambil, saya ulang balik ayat tadi, tekuk balik. Kita jangan ambil tugas Tuhan, tugas manusia pun ramai, banyak yang tak terlaksana. Hanya biar Tuhan yang menilai betul atau salah. Hanya Tuhan yang mampu menghukum. Kita jangan menghukum. Jadi virus yang seterusnya yang sedang melanda umat dalam virus penghukum ni, ramainya tok-tok mufti jadian, kan? Tok-tok mufti jadian, tok-tok ustaz jadian, semua dia akan keluar ramai pemfatwa semasa ni. Semua nak berfatwa dalam FB dan sebagainya. Itulah masalahnya menjadi barah hari ni. Itulah kot yang saya boleh share, kot yang saya boleh kongsi di sini atas isu yang dikemukakan. Tapi Ustaz, saya nak bagi clear sikit lah, sebab saya selalu terbaca dekat dalam Quran lah. Kalau bacaan saya salah, Ustaz boleh betulkan kot. Al-fitnatul asyadu minal khot. Betul Ustaz? Baik. Iaitu maksud dia adalah fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh lah. Itu kalau daripada kefahaman saya, straightforward je. Dosa fitnah tu lagi besar daripada dosa membunuh. Tapi ada orang baru-baru ni bagi tahu saya sebenarnya itu bukan maksud dia. Jadi Ustaz ada ni tak? Ada boleh bagi penjelasan tak dekat saya? Okey. Dia para mufassirin dalam membicarakan surah dalam surah Al-Ahzab, Allah sebut al-asyadu al-fitnatu asyadu qatl, iaitu fitnah itu. Apa maksud fitnah? Kita ambil dulu. Kita back to basic dulu. Fitnah ni dia datang dari perkataan fatana ataupun fitana. Dalam Quran Allah sebut dalam beberapa ayat. Contohnya dalam teks saya 14 ayat cerita tentang fitan ataupun fatana. Ulama akhir zaman pun hadis sahih menceritakan tentang kitab Al-Fitan. Dia menghasilkan perkataan fitnah. Okey, sebelum kita pergi pada membunuh tu. Fitnah tu dia bermaksud tarikan, godaan, hasutan, gangguan, benda yang boleh menarik kita tak jumpa benda betul. Benda yang menarik kita tak jumpa Allah. Benda yang menarik kita tak jumpa kebenaran. Itu yang disebut sebagai fitan ataupun fitnah. Okey, benda yang telah menarik kita daripada kita nak buat benda betul, tiba-tiba jadi benda tak betul. Kita nak pergi ke masjid, ada benda yang duk tarik kita tak jadi pergi masjid. Jadi benda tu, itu maksud fitan ataupun fitnah. Okey, kembali kepada ayat yang dibacakan tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, fitnah ni yang dikatakan ulama membahasnya. Kalau kita membunuh, kita bunuh orang, kita ambil pedang, kita ambil pistol, kita ambil senjata apa-apa, tali ke apa kan, apa-apa senjata, kita bunuh orang. Yang terbunuh hanya satu orang saja. Perlakuan dan perbuatan kita membunuh, yang terbunuh tu masanya hanya yang dibunuh seorang lah. Kita ambil pisau, kita bunuh dia, hanya yang seorang terbunuh dengan satu tangan. Okey, tapi kalau kita mengeluarkan senjata kita yang bersifat senjata yang lebih tajam daripada pedang, iaitu lisan kita, Muhammad, sebab tu dikatakan bahawa hari ini as-saif
as-saif ni lisanul saif. Hari ini ada satu senjata yang lebih tajam daripada pedang, iaitu lisan kamu. Lisan kamu bila kamu cakap, kamu kecam, kamu kata orang, dia boleh membunuh mungkin 1000 orang dalam satu masa tu. Kita type, kita update, kita post satu benda yang boleh membunuh dan menghiris manusia. Dalam satu ayat saja dia boleh bunuh 1000 orang. Itu yang dikatakan fitnah lebih dahsyat daripada pembunuh. Sebab apa? Kalau kita bunuh seorang dia yang terbunuh. Tetapi bila kita menggunakan lisan kita, kita melakukan fitnah, kita telah membunuh bukan setakat seorang, 1000 orang, 2000 orang. Selagi mana orang duk baca status update kita yang tersalah, yang menghiris tu, menyebabkan semua orang terbunuh hati dia, terbunuh iman dia, terbunuh perasaan dia. Itu yang dikatakan lebih. Sebab kita membunuh ramai orang dengan menggunakan lisan kita, berbanding kita hanya bunuh satu orang hanya menggunakan senjata di tangan. Wallahu a'lam. Itulah maksud yang dikatakan al-asyaddu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Sekejap Ustaz, saya punya benda ni dia tak connect pula. Sekejap Ustaz Ustaz dengan saya? Adakah sampai. Okey, alhamdulillah. Okey Ustaz, berkaitan dengan okey Ustaz, alhamdulillah. Okey, berkaitan juga dengan pasal fitnah ni lah. Baik. Macam mana Ustaz, sekiranya seseorang itu dia share benda-benda yang dia jumpa dekat Facebook dengan tanpa tahu kesahihannya, okey, jikalau berita yang di-sharekan itu, yang dihebahkan itu sesuatu benda yang tak betul. Jadi semakin ramai orang yang baca, semakin ramai orang yang share, orang yang baca pun dia share lagi, semakin ramai orang percaya. Jadi dari segi, mungkin soalan saya, mungkin Ustaz ada penjelasan yang lagi baik. Jadi macam mana dari segi dosa orang yang mula-mula sekali yang sharekan benda yang tak betul ni? Okey, baik. Cantik soalan tu. Okey, saya ingin petik sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam kitab Bukhari dan Muslim. Nabi sebut man dalla ala khair falahu kafa'ili. Barang siapa yang mengajak, barang siapa yang menganjur, barang siapa yang menyuruh, barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan, barang siapa yang mempromosikan sesuatu kebaikan, man dalla ala khair, yang mengajak kepada sesuatu kebaikan, falahu ajruhu kafa'ili. Baginya adalah seperti pahala orang yang buat tu. Okey, siapa yang ajak buat benda baik, maka baginya falahu ajruhu, baginya pahala seperti orang yang buat. Okey, dapat jelas kat situ Okey. Jadi kat sini, daripada hadis ni, kalau orang yang ajak benda baik, dia dapat pahala seperti orang yang buat. Contoh, kita hanya share faedah dan faedah dan pahala-pahala, contohnya pahala aja artikel tentang sedekah, kita tak sedekah pun, kita hanya share sahaja. Orang yang dapat petikan kita tu, orang yang dapat benda yang kita share tu, dia yang sedekah. So pahala sedekah kawan tu, dia dapat pahala untuk dia, kita ni dapat pahala share dengan dapat pahala sedekah yang dia buat. Okey, itu cerita tentang kebaikan. Jelas tak, Kapten? Jelas. Alhamdulillah. Okey. Dalam situasi yang lain juga, dalam mufassirin mengatakan bahawa dalam nak mentakwil ataupun nak memahami arti konteks, teks dan konteks hadis ni, dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Tadi barang siapa yang menganjur kebaikan. Sebaliknya, barang siapa yang mempromosikan man dalla ala, siapa yang mempromosikan mungkar, man ra'a minkum man ra'a munkaran. Barang siapa yang mengajak ataupun menganjurkan keburukan juga, dan daripada situ juga orang lain pula dapat keburukan daripada apa yang dia promosi ataupun dia share kat situ, maka selagi mana tidak berhentinya keburukan tu semua, dosa tu menjadi dosa jariah. Apa maksud jariah? Jariah ni benda jar, benda yang berjalan. Selama ni kita duk dengar perkataan sedekah jariah. Okay, dia ada juga negatif. Dalam negative terms, negative konteks, dia dipanggil dia panggil apa? Ismun jariah. Dipanggil dosa yang berjalan. Dosa yang berjalan macam inilah. Orang sebab tu Nabi sebut orang yang paling bahagia di saat dia mati, dosa dia mati, pahala dia hidup. Orang yang paling sengsara bila dia mati, dosa dia hidup, pahala dia mati.
Boleh faham ayat tu? Jadi kita kat sini, orang yang suka share benda yang negatif ni, di saat kita mati nanti, pahala kita mati, kita takut kalau pahala kita banyak tak apa. Pahala yang kebaikan pun kurang, tiba-tiba ada dosa yang masih berjalan non-stop. Disebabkan apa? Disebabkan benda yang tak betul, benda yang negatif tadi, maka memang di situlah kita menjadi mata rantai. Kita menjadi penganjur dosa, penganjur daripada kemungkaran sampai bila-bila benda tu non-stop selagi mana orang tak berhenti buat, di situlah dosa kita berjalan. Wallahu taala alam. Itu yang bahaya sebenarnya. Masya-Allah. Jadi bukan setakat bila kita mati kita masih ada amalan yang berterusan, contohnya macam doa anak yang soleh, amal jariah kita, walaupun kita mati kita masih dapat pahala, tapi ada juga keadaannya di mana bila kita mati dosa kita pun masih berjalan. Ada juga Ustaz Ya, dosa jariah dengan sedekah jariah. So dia versus kat situ, versus. Masya Allah, itu yang kita tak nak tu. Itu yang saya maksudkan dalam dalam term yang saya pakai, dosa-dosa kering tu, dosa-dosa yang kita pun tak sedar kita buat. Betul. Baik Ustaz. Ustaz, ada masa lagi ke? Kalau saya boleh teruskan lagi? Boleh, saya okey je. Okay, Alhamdulillah. Okey Ustaz, seterusnya. Yang ni berkaitan dengan sama juga, sosial media juga. Daripada kefahaman saya, kita fitnah orang, kita caci orang, kita maki orang, muktamad, benda tu adalah satu dosa. Dalam Quran pun ada beritahu kita jangan gelarkan orang itu dengan gelaran-gelaran yang tidak elok dan sebagainya. Jadi macam mana pula kalau kita ada tengok beberapa ketika ni, kita tengok adalah Islam ni orang selalu duk hina, orang duk selalu duk provoke lah Islam ni. Itu orang bukan Islam punya perangai dekat kita lah. Tapi adakah boleh sebagai seorang Islam kita fitnah orang bukan Islam, kita maki orang bukan Islam, kita gelarkan orang-orang bukan Islam ni dengan gelaran-gelaran yang tak baik? Apa jawapan yang Ustaz boleh bagi? Okey. Kita bila kita sebut bukan Islam ni, dia ada beberapa jenis, dia ada beberapa kategori dan dia ada beberapa level dan peringkat. Okay, contohnya kita sebut kafir, orang kafir lah kan, bukan Islam ataupun kafir. Cuma kafir kita sebut agak kasar. Tapi kita sebut golongan bukan Islam ni, dia ada beberapa level dan peringkat kategori yang Nabi sebut. Yang pertama, yang paling tinggi lah kafir harbi. Golongan harbi ni golongan yang wajib ditentang dan halal darahnya. Contoh macam Zionis yang memang menzahirkan penentangan dan menzahirkan kebencian dia pada kita, maka halal darahnya untuk ditentang dan diperangi seumpamanya musuh-musuh dari Zionis dan seumpamanya. Okey, adapun yang berbalik pada soalan Kapten tadi, soalan Saudara Muhammad, kita berdepan dengan kafir-kafir yang zimmi. Zimmi ni kafir yang masih bertoleransi, kafir yang dia tidak menentang secara zahir, ataupun dia tidak melibatkan penghinaan, yang tidak mengangkat senjata, maka dia tak masuk dalam kategori harbi. Okey, tapi adapun bila sampai daripada zimmi ni kafir-kafir yang ada di sekeliling kita lah, jiran kita pun zimmi, itu kafir-kafir yang tidak menentang secara zahir dan tidak mengangkat senjata pada zaman Nabi ataupun zaman seperti di Palestin yang saya sebutkan tadi. Okey, tapi kalau sampai satu ketika, Saudara Muhammad, kafir zimmi ni dia juga boleh goyang, boleh meningkat, bertukar status menjadi harbi. Okey, kafir zimmi ni dia boleh menjadi harbi apabila kekadang diprovok. Zimmi diprovok untuk menjadi harbi, okey, yang dia asalnya dia tak berniat untuk melawan, tak berniat untuk menzahirkan penentangan, dia rasa dia selesa je duduk dengan negara Islam ni. Tapi kadang-kadang dengan mungkin persekitaran tadi, okey, persekitaran dan mungkin dengan faktor teknologi medsos hari ni menyebabkan kadang-kadang yang membuka ruang untuk provok tu kadang-kadang kita orang Islam. Kita yang telah membuka ruang. Yang pertama, kita muhasabah kita dulu. Okey, Saudara Muhammad, sebelum nak menentang musuh, kita tengok kita dulu, kenapa musuh menentang kita? Adakah kita yang menjadi punca dan penyebab musuh menentang kita? Kita kena ambil satu ayat, orang yang dekat dengan Allah, musuh akan menjauh dengan kita. Musuh takkan berani. Tapi orang yang menjauh dengan Allah, musuh akan menghampiri dan mendekati kita. Orang yang takut pada Allah, Allah akan mencampakkan musuh takut pada dia. Tapi orang yang tak takut pada Allah, Allah akan menarik dan mencabut rasa takut musuh pada kita. Jadi hari ini, kenapa kita tidak ditakuti oleh musuh?
point dia, mungkin kita yang menyebabkan musuh tu tak takut. So kita tengok indeed, kita tengok kita, kenapa musuh tak takut aku? Contoh macam majikan. Okay, majikan nak marah pekerja sebab pekerja tak respect dia. Apa benda yang majikan buat? Apa benda yang bos buat sampai pekerja tak respect? So something wrong somewhere. Majikan tu kena check dulu. Apa benda yang dia buat sampai pekerja tak boleh nak respect dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Contoh nak bagi pekerja datang awal, bos datang awal dulu. Kamu tak payah suruh pekerja datang awal. Kamu datang awal saja, automatik esok kamu akan tengok pekerja kamu akan datang awal tanpa perlu disuruh. Okey, kembali kepada perbincangan kita tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi point kita tadi, kat mana tadi? Okey. Kat mana tadi? Okay, kafir kan? Okey. Kalau kita memang tak buka ruang dan kita tak provoke, tak apa, dia sendiri yang memulakan peperangan, memulakan pergaduhan tu, maka kalau kita nampak benda tu kritikal dan memang melibatkan penghinaan masjid, penghinaan agama, nama Allah, Rasulullah, nama-nama Nabi, kalau sampai tahap macam ni, maka dia halal untuk diperangi. Maka kita boleh kecam dia balik sebab Allah kata memang Allah mengecam golongan-golongan yang mengecam agama dia. Cuma nak tengok konteks kita lawan, konteks kita kecam, konteks kita peperangi golongan macam ni, dia ada kategori. Kita kena tengok cara respon kita tengok cara mereka respon. Maksud cara kita respon ditentukan oleh cara musuh merespon kita. Kita tengok nak keluarkan senjata, nak keluarkan senjata tu, kita tengok peluru nak dikeluarkan dulu, tengok senjata musuh tu. Apa jenis peluru kita ditentukan oleh senjata musuh tu. Wallahu a'lam. Boleh ke macam tu? Boleh. Saya dapat dekat dia punya dasar dia. Cuma saya bagi yang straightforward lah dekat Ustaz. Jadi dekat sini apa hukuman dia sekiranya kita sebagai Islam kita fitnah orang kafir, kita maki hamun orang kafir. Okey, kita mungkin pernah dengar mengatakan bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Okey, kita nak perangi musuh ni dalam keadaan kita memerangi, dalam keadaan kita sedang mendakwahkan dia. Kita sedang tunjuk benda baik. Kita sedang mempromosi Islam ni agama yang baik. Tapi kalau dia bukan fitnah, kita tidak menggunakan istilah fitnah kat sini. Sebab najis tidak boleh dibasuh dengan najis. Kalau orang baling najis, kita baling dengan air mutlak, baru najis tu hilang. Tapi kalau kita bersifat najis juga, memang sama-sama kotor. Okey. Jadi maksudnya apa? Kalau orang bagi racun, kita balas dengan madu, kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau musuh tu mengeluarkan kecaman pada kita kena anggap macam ni. Orang bukan Islam ni, dia keluarkan kecaman kepada hina kita dalam keadaan dia tak tahu. Kan? Yang pertama kita bagi penerangan dulu. Contoh dia hina nama Allah, dia hina Rasulullah. Kita tak boleh nak mengecam dia sebab dia tak kenal Allah, dia tak ada akidah, dia tidak kenal Rasulullah. So kalau orang mengecam Rasulullah, mengecam masjid, orang Cina kecam masjid, kita rasa itu normal. Tapi kalau orang Islam yang mengecam masjid, itu yang luar biasa. Kan? So sebelum kita nak terang, sebelum kita nak terang, sebelum kita nak serang bukan Islam, terang dulu. Pastikan dia faham dulu. Lepas terang dia tak faham juga, barulah kita serang. Sebab terkadang penerangan tak sampai, penyerangan dulu. So pastikan penerangan mendahului penyerangan. Tapi kita hanya terbalik, penyerangan mengatasi penerangan. So kawan tu duduk berlawan sampai bila tak habis pergaduhan tu sebab dia tak kenal agama kita. Kita jangan buat anggap dia faham macam mana kita faham. Dia tak kenal Allah. Dia tak ada agama tu. Fundamental is Islam. Dia tak ada sense of Islam tu. Jadi kita duduk lawan balik. Fitnah lawan fitnah. So sampai bila tak selesai, akhirnya orang tak nampak kebaikan Islam. Orang akan nampak Islam ni kotor, Islam ni jahat, Islam ni teroris. Sebab kita, because of us, kita tak show something sweet and something beautiful in Islam. Wallahualam. Alhamdulillah. Tapi saya rasa ada soalan saya yang masih tidak berjawab lagi. Tak apa, saya bagi contoh dekat Ustaz. Contohlah dekat berita kita nampak seorang non-Muslim mabuk. Baik. Bawa kereta langgar orang, mati. Okey, baik. Okey, kita baca dekat Facebook. Terus kita maki dia, bodoh lah, mak dia tu lah, pak dia tu lah, ni lah, anjing lah, apa benda lah. Jadi sebagai seorang Islam boleh tak kita mengeluarkan kata-kata macam tu? Okey. Terhadap yang bukan Islam tu lah. Baik.
Sebab kalau kita keluarkan kenyataan, bagi saya dia ada dua situasi lah. Kalau kita dengan dia saja tanpa ada tanpa ada orang lain yang terlibat, yang tu mungkin ada situasi yang dibolehkan pada ketika itu. Tapi kalau sebab dibolehkan sebab kita nak stop kemungkaran, kita nak stop keburukan dia, maka wajib bagi kita kat situ. Tapi kalau kita keluarkan ayat berbentuk fitnah dan waktu tu pula dilihat oleh orang lain secara umum, maka di situ dah jatuh hukum haram dah, sebab dia tidak menghalalkan cara kita. Niat tidak menghalalkan cara, ingat kat situ. Tapi kalau kita nak settle down one by one, face to face dengan dia, maka di situ menjadi wajib bagi kita untuk nak stop kemungkaran dan keburukan yang dia buat. Yang tu boleh, tak ada masalah. Maka malahan jadi wajib bagi kita. Tak kira lah kalau dia Islam pun kita wajib stop, apatah lagi bukan Islam pun kita boleh mengeluarkan kecaman pada dia, tetapi bukan kecaman yang berbentuk untuk provokasi pergaduhan ataupun peperangan. Kecaman berbentuk untuk nak menghentikan keburukan dan kemungkaran yang dia buat. Yang tu sangat dibolehkan, sangat dituntut dalam agama. Wallahu a'lam. Tapi face to face, bukan secara umum di publik. Kalau di publik, orang akan nampak kita pula membuka ruang untuk kita memprovok. Okey, alhamdulillah terjawab soalan saya. Itu nombor satu. Yang soalan pasal fitnah terhadap orang kafir ni. Contoh Ustaz saya bagi. Adalah contohnya macam saya tak suka ada seorang menteri bukan Islam ni, contohlah. Saya tak suka, biasalah Ustaz. Contohnya macam saya ni fanatik kepada politik lah. Tak suka. Oh, ni menteri Cina lah, menteri itulah, menteri ni lah. So disebabkan saya tak suka dia, saya telah mereka cerita yang tak betul terhadap menteri Cina ni, semata-mata nak bagi ramai lagi benci dekat dia. Okey. Jadi apa hukumannya Ustaz? Apa hukumannya pula? Apa hukum dia? Okey. Saya dapat tangkap satu point lah yang kat sini. Bila Kapten sebut macam tu, kita ada benda yang tak settle dengan dia. Okay, dalam konsep counselling, macam saya dalam bidang counselling kan, dia ada satu istilah dia panggil unfinished story. Okay, unfinished story ataupun unfinished history lah. So, kalau benda tu masih ada, kita nak menghukum sesuatu tu adalah pada ketika itu, dia panggil reality punya hukuman. Jangan kita membawa sentimen-sentimen emosi yang sebelum ni, sehingga kan kita kumpul sekali, kita menghukum dia satu kesalahan, kita hukum dengan 1000 hukuman. Yang tu salah. Sebab apa? Sebab kita ada unfinished business. Dia ada chemistry dia sebelum ni, salah-salah dia sebelum ni, menyebabkan kita dendam. Padahal satu hukuman, kita kena hukum pada dia sebab dia memang buat salah. Tapi satu kesalahan, hukum dengan satu hukuman. Jangan satu kesalahan, hukum dengan 1000 hukuman. Yang tu yang silap. Menyebabkan diri dendam dan menjadi barak. So kita kena settle yang hak sebelum ni, tak apa. Yang tak settle itu sebelum ni kita tutup buku sekejap. Okay, kesalahan semasa dia, kita settle untuk hukuman pada kesalahan semasa. Jangan bawa yang sebelum ni. Okey, contoh macam Kapten sebut tadi, apa contoh kesalahan yang nak dibawa, yang nak dibincangkan? Contoh situasi dia, situasi dia macam tadi saya bagi tahu, contohnya saya tak suka pada seorang non-Muslim ni lah. Baik. Sebab kalau benda ni saya buat dekat orang Islam, memang confirm saya ni berdosa lah kalau nak diikutkan. Tapi kalau kita buat kepada kafir, contohnya macam jiran saya lah. Jiran saya ni mungkin dia bela anjing dia buat bising lah benda. Adalah benda-benda yang menyebabkan saya tak suka dia. Jadi untuk menterjemahkan kebencian saya terhadap yang si kafir ni, saya buat berita yang tak betul. Saya reka cerita. Contohnya, dia seorang yang tak ada masalah dengan Islam, tapi saya buat cerita. Saya buat, ni Cina ni bila dengar bunyi azan dia maki-maki. Tapi sebenarnya dia tak buat pun. Tapi disebab atas dasar saya benci dekat dia, saya buat cerita dan saya sebarkan. Jadi apa hukum dia Ustaz buat dekat orang kafir macam tu? Dia macam tadilah, macam konsep yang saya bawa tadi, kita nak membersihkan najis kan, kita bawa air mutlak, kita bawa air sebelah kanan kita, tapi sebelah kiri kita tetap kita bawa najis. Jadi maksudnya tetap tak selesai. Sebab najis tadi sudah umpama mereka cerita tu lah. So mereka cerita dia tidak Islam tidak menghalalkan perbuatan itu, walaupun sesama bukan Islam pun bukan Islam pun tak boleh, apatah lagi sesama Islam.
Maka nak bagi tahu kat sini, kalau dia buat, dia tak ada benda yang dia tak betul, waktu tu dia buat benda tak betul, kita hanya settle down untuk benda yang dia tak betul itu sahaja, tanpa perlu mereka cerita benda lain untuk menghalalkan tindakan kita. Ini point dia kat situ. So jangan menghalalkan tindakan kita dengan mereka cerita benda yang haram. Alhamdulillah. Subhanallah. Terjawab Ustaz. Soalan saya Macam tadi. konsep dia macam cium Hajarul Aswad. Hukum cium Hajarul Aswad di Mekah itu sunat. Tapi duk bergaduh sepak orang sampai itu haram. So jangan korbankan benda sunat kamu dengan melakukan perkara haram untuk mendapatkan benda sunat. Konsep dia macam tu lah. Betul Ustaz, Alhamdulillah. Hari ni terjawab. Saya rasa yang memang patut saya bubuh benda ni dekat saya punya YouTube Ustaz. Benda ni lah yang selalu menjadi bukanlah berbalah pun, tapi bila saya sampaikan benda ni, contohnya macam saya bagi tahu cakap, walaupun dia tu orang kafir, tapi tak menghalalkan untuk kita nak buat cerita yang tak betul, kita finah dia. Tak boleh. Tapi orang cakap, dia tu kafir, apa pula kita tak boleh fitnah dia? Saya cakap, tak boleh lah macam tu. So dah menyimpang dari sudut Islam lah. Okey, saya rasa saya boleh tanya soalan yang terakhir kot. Okey, Alhamdulillah. Dah pukul 9 dah pun. Saya pun tak nak ambil waktu. InsyaAllah ini bukan sesi, bukan satu-satunya sesi saya dengan Ustaz lah.